Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi kelima 2024 bersama saya Akbar Ghazali. Terima kasih kerana setia bersama kami. Berikut fokus utama edisi kali ini. Anak anggota MBI terima sumbangan program Back to School 2024. Sebuah hotel kelas deluxe akan dibangunkan di Bandaraya Ipoh. Media Perak sertai program Hari Media Selatan TAI. Seramai 100 orang anak anggota Majlis Bandaraya Ipoh MBI menerima sumbangan keperluan sekolah menerusi program Back to School 2024. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Inisiatif MBI dengan kerjasama Puncak Emas Infra Sdn Bhd itu dilaksanakan bagi membantu anggota dari golongan B40. Pengurus Besar Puncak Emas Sdn Bhd, Azham Hazmi berkata, hampir RM20,000 telah diperuntukkan bagi program Back to School tahun ini. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Majlis Bandaraya Ipoh kerana bekerjasama dengan pihak kami dari segi company corporate social responsible, yang mana ini memang kami lakukan setiap tahun dan ini merupakan tahun keempat lah. Dari segi CSR Puncak Emas, memang kita sepanjang tahun memang kita ada banyak kita punya perancangan sebab tanggungjawab lah kita lah bila kita dapat kerja kontrak ataupun apa-apa, kita sumbang balik kepada negeri terutamanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Back to School Sekolah Rendah dan Menengah 2024 di MBI Ipoh. Terdahulu, majlis penyerahan sumbangan telah disampaikan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Antara barangan keperluan sekolah yang diterima oleh pelajar adalah pakaian sekolah, beg, kasut sekolah dan stokin dengan nilai sumbangan RM180 setiap seorang. Sebelum ni tak pernah dapat ini, first time lah. Apa perasaan? Perasaan dia gembira lah dan berterima kasih lah kepada pihak majlis dan pihak Puncak Emas. Terima kasih kepada dengan Puncak Emas untuk memberi sumbangan sekolah kepada anak saya. Yang sumbangan ni membantu banyak kepada anak saya untuk bersekolah lah. Kos agak tinggi juga. Saya ada 3 orang anak. Maknanya 2 bersekolah, perbelanjaan agak tinggi lah. Saya rasa sangat-sangat membantu lah, nak ucapkan terima kasih kepada Puncak Emas. Sebuah hotel baharu yang dikenali sebagai Hotel M Hill akan dibangunkan di Bandaraya Ipoh. Pembinaan hotel yang menawarkan 261 bilik pelbagai jenis itu dijangka siap menjelang 2027. Esko Pelancongan Industri Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri Perak, Loh Ziyi berkata, hotel kelas deluxe di bawah pengurusan M Boutique Family of Hotel and Residence akan menjadi satu lagi mercutanda di Bandaraya Ipoh dan pilihan utama pengunjung. Jadi ini merupakan satu lagi perkembangan positif untuk negeri Perak secara amnya dan of course kepada Ipoh secara khususnya. Jadi ini merupakan antara langkah-langkah yang telah diaturkan untuk kita mengembangkan lagi sektor pelancongan. Seperti yang kita tahu, kita di Ipoh ataupun di Perak ni sememangnya mengalami kekurangan bilik, terutamanya untuk bilik-bilik yang 3 bintang ke atas. Jadi ini merupakan perkembangan yang positif. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Perasmian Pecah Tanah Hotel M Hill di Ipoh, yang turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Dalam pada itu, Loh berkata melalui penambahan hotel berprestij di negeri Perak khususnya di Bandaraya Ipoh, ia juga akan meningkatkan industri pelancongan negeri. Kira-kira 100 pengamal media mengambil bahagian dalam program Hari Media Selatan TAI yang diadakan di Hat Yai, Thailand. Program yang berlangsung selama 3 hari itu melibatkan penyertaan para pengamal media dari 5 negeri iaitu Perak, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Antara aktiviti yang diadakan sempena program itu adalah workshop peranan media dalam pelancongan Malaysia Thailand,
Majlis menandatangani MOU antara The Press Association of Southern Thailand dan Perlis Press Association serta Tourism Matching antara penggiat pelancongan Malaysia Selatan, Thailand dan Tourism Talk. Menerusi penganjuran program berkenaan, delegasi media berpeluang berkongsi strategi khususnya dari segi pelaporan berita oleh pengamal media tentang pelancongan yang terdapat di negeri masing-masing sekaligus mempromosikan pelancongan sedia ada. Acara kemuncak program itu ialah Majlis Perasmian Kerjasama Pelancongan Malaysia dan Selatan Thailand yang disempurnakan perasmiannya Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah. Diharapkan penganjuran program seumpama ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara Malaysia-Thailand dan dapat mengembangkan lagi sektor pelancongan di antara kedua-dua buah negara. Inisiatif Jualan Rahmah Madani yang diadakan di bangunan Majlis Bandaraya Ipoh MBI berjaya menarik lebih 3,000 orang termasuk anggota MBI membeli barangan lebih rendah berbanding di pasaran. Program dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak itu diadakan bermula jam 8 pagi sehingga 5 petang. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, penganjuran program yang julung kali diadakan di MBI itu dapat diteruskan pada masa yang akan datang. Yang ini yang pertama kali lah anjuran Majlis Bandar Ipoh. Jadi ini untuk menangani masalah kos kehidupan ni. Jadi sebenarnya kita buat ni walaupun pada idea asalnya untuk staf Majlis Bandar Ipoh lah. Cuma ini kita besar perluaskan kepada seluruh orang di Pekan Ipoh ni. Dan kalau boleh KPDN kita boleh buat 2-3 bulan sekali. Ya. Pasal apa? Ini untuk memberi peluang kepada rakyat kita untuk membeli harga pada lebih murah. Saya difahamkan sekitar murah 30 ke 40%. 10 hingga 30%. 10 ke 30% daripada harga pasaran biasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat lawatan di tapak jualan ramah Madani di bangunan MBI di Ipoh. Antara pasaraya yang mengambil bahagian pada program jualan rahmah Madani ialah Pasaraya Safe, Segi Fresh dan Pasaraya Maidin. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2023, Majlis Bandaraya Ipoh MBI menyaksikan seramai 204 anggota layak menerima pengiktirafan berkenaan. Daripada jumlah itu, 160 orang adalah penerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan 44 orang lagi menerima anugerah keterampilan. Kesemua mereka telah diraikan dalam satu majlis yang diadakan di Stadium Indra Mulia Ipoh. Majlis penyampaian anugerah telah disampaikan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Hadir sama pada program itu Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Penganugerahan APC ini untuk ruang dan meraikan sebahagian daripada warga kerja MBI yang telah menunjukkan prestasi kerja dan pencapaian tinggi dan amat membanggakan sepanjang tahun 2023. Pengiktirafan ini diharap dapat menjadi pendorong dan pembakar semangat untuk meningkatkan kecemerlangan pada masa akan datang. Seterusnya, menjadi mentor terbaik kepada rakan sekerja. Majlis Bandaraya Ipoh MBI telah mengadakan sesi cabutan bertuah cukai taksiran bagi tahun 2024. Sesi cabutan buat kali ketiga ini melibatkan sejumlah 230 cabutan bertuah iaitu 200 hadiah sagu hati dan 30 hadiah utama. Program cabutan bertuah tersebut telah disiarkan secara langsung di platform media sosial MBI iaitu Facebook. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, pada tahun ini terdapat peningkatan pembayaran cukai taksiran oleh warga kota. Untuk angka jumlah untuk tahun ini berbanding dengan tahun sudah, lebih kurang 11.5 juta ringgit. Ada peningkatan. Maknanya Alhamdulillah lah, tahun sudah kita ada kurang dari sudut pembayar cukai. Tahun ini Alhamdulillah ada peningkatan yang baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi cabutan bertuah cukai taksiran MBI 2024 di Ipoh. Tahun ini, MBI menawarkan lebih 200 hadiah cabutan bertuah termasuk wang tunai dengan hadiah utama sebuah kereta Pro2 Axia 1.0, 4 motosikal, tablet, jam tangan pintar jenama Apple dan televisyen dengan jumlah keseluruhan RM99,000. Satu sesi taklimat dan undian tapak operasi perniagaan di Saji Sejahtera at Polo
telah diadakan baru-baru ini. Program kelolaan Jabatan Pengurusan Fasiliti Majlis Bandaraya Ipoh MBI itu disertai kira-kira 49 orang peniaga. Menerusi program itu, para peniaga telah diberikan taklimat mengenai syarat-syarat pengendalian makanan, kebersihan dan keselamatan makanan serta penjagaan persekitaran dan pelupusan makanan. Sesi taklimat telah disampaikan Pengarah Kesihatan Bandaraya M. Rahman dan Pengarah Pelesenan Bandaraya Lee Sun Gam. Bersempena program itu, para peniaga turut diberikan surat tawaran berniaga di Saji Sejahtera at Polo. Untuk info, peniaga dibenarkan untuk berniaga di Saji Sejahtera at Polo bermula 1 Mac 2024. Baiklah saudara, laporan itu mengakhiri Buletin MBI edisi kelima 2024. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum, salam Ipoh Bestari Sejahtera dan salam Malaysia Madani.